Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Saleha dan rakan-rakan seperjuangan. Kami daripada kumpulan 5 yang terdiri daripada Wan Nurul Izzah, Nurul Umira dan saya, Nur Hidayah. Kumpulan kami akan membentangkan model personal daripada Carl Rogers. Model personal merupakan salah satu kumpulan model pengajaran. Model personal ni berdasarkan sumber buku Murid dan Alam Belajar oleh Chong Ling Kyo. Beliau telah menjelaskan bahawa model personal adalah model yang berpegang kepada unsur kepribadian individu. Sememangnya tidak dapat kita nafikan bahawa terdapat pelbagai perspektif yang berbeza menjadikan pandangan seseorang mengenai apa yang dilihat tentang perihal dunia ini berbeza. Setiap individu melihat sesuatu perkara secara berlainan berasaskan pengalaman, persekitaran dan hubungan interpersonal masing-masing. Model personal memangnya banyak memfokuskan kepada konsep-konsep yang diutamakan oleh ahli humanistik, iaitu konsep kendiri dan harga diri, arah kendiri yang positif dan sifat pribadi, kreativiti dan sifat ingin tahu. Model personal memberi penekanan kepada perspektif bersifat individu, iaitu menggalakkan sifat berdikari yang produktif. Dalam menggunakan model personal ini, kita boleh berpandu kepada teknik-teknik bukan mengarah semasa membimbing pelajar dan juga menggunakan kaedah sinektik untuk meningkatkan kreativiti para pelajar. Model personal juga berorientasikan pada individu dan pengembangan diri. Model ini menitik beratkan pada pembentukan peribadi individu. Perhatian utamanya tertuju kepada kehidupan emosional perseorangan. Model personal juga berkait rapat dengan motivasi implisit, iaitu motivasi dalaman seseorang pelajar. Contohnya, murid mempunyai minat sendiri untuk belajar. Maksudnya, dia mempunyai motivasi implisit yang tinggi dalam dirinya sendiri. Seterusnya, model tidak direktif, non-direktif. Model non-direktif ni dipelopori oleh Carl Rogers. Okay. Sedikit latar belakang tentang Carl Rogers. Carl Rogers ada nama sebenar dia adalah Carl Ransom Rogers, dan beliau dilahirkan di Chicago. Carl Rogers ni dia cerdas dan boleh membaca dengan baik sebelum beliau masuk sekolah. Asuhan dan didikan di rumah beliau amat menekankan kepada unsur agama dan menjadikan Rogers ni seorang yang berdikari dan berdisiplin. Okay. Dalam model tidak direktif ni, Rogers dia mengaitkan teknik pengajaran model personal. Tujuannya adalah untuk membentuk satu komuniti pelajar yang berdisiplin dan mempunyai kesedaran peribadi yang tinggi. Bagi konsep model tidak direktif, fokus utama adalah kepada hubungan manusia berbanding dengan pengajaran konsep mata pelajaran. Dalam konsep model direktif, peranan guru adalah membimbing pelajar ke arah memahami peranan mereka dalam pembelajaran. Contohnya, guru membantu pelajar mengarah diri masing-masing demi mencapai matlamat kediri. Guru juga dianggap sebagai kaunselor. Pelajar bebas untuk menceritakan masalah dalam pembelajaran ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sekolah kepada guru. Guru juga mewujudkan pakatan dengan murid. Tujuannya adalah untuk membimbing dan membantu mereka sepanjang penyelesaian tugasan dan masalah. Contoh pelaksanaan model personal dalam pengajaran. Yang pertama, pelajar digalakkan untuk berdikari.
Dalam konteks pembelajaran, pelajar boleh melaksanakan dan menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru tanpa disuruh. Maksudnya, pelajar rela hati untuk mengulang kaji pelajaran. Yang kedua, pelajar fokus dan memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran daripada awal hingga tamat sesi persekolahan. Di sini, pelajar tidak akan berasa bosan ataupun hilang fokus ketika di sekolah. Mereka mempunyai matlamat yang jelas untuk dicapai dalam diri masing-masing. Yang ketiga, pelajar tidak berasa janggal untuk berjumpa dengan guru dan menceritakan tentang masalahnya. Dalam erti kata lain, pelajar tidak malu untuk berjumpa guru dan bertanya tentang kemusykilan yang dihadapi untuk menyelesaikan tugasan. Maksudnya kalau diorang tak faham dalam sesuatu pelajaran, diorang berani untuk berjumpa dengan guru dan belajar dengan guru. Pelajar juga bertanggungjawab untuk berusaha jumpa dengan guru kalau ada masalah pelajaran ataupun masalah disiplin di sekolah. Yang keempat, guru memantau dan memberi teguran jika pelajar membuat kesilapan. Guru tak perlu untuk paksa ataupun menyuruh pelajar mengulang kaji. Sebab pelajar itu sendiri mempunyai motivasi dalaman. Guru tidak perlu memberi motivasi luaran ataupun motivasi eksplisit kepada pelajar untuk menarik minat pelajar itu sendiri. Kita lihat pula bagi kekuatan dan kelemahan model persona Carl Rogers. Untuk kekuatan, model ini memperlihatkan pakatan antara guru dan murid. Hal ini dapat dilihat apabila guru memainkan peranannya sebagai kaunselor. Secara tidak langsung, masa interaksi antara guru dan murid akan lebih banyak berlaku. Hubungan yang lebih erat dan rapat antara guru dan murid juga dapat dibina selain guru itu akan lebih cakna terhadap potensi muridnya sendiri. Model ini juga mempunyai kekuatan apabila guru memainkan peranan untuk membimbing murid ke arah memahami bagaimana murid tersebut boleh memainkan peranan utama mereka dalam pembelajaran. Melalui kekuatan ini, murid akan lebih bersemangat untuk memajukan diri dalam pembelajaran mereka selain berusaha untuk memperoleh pencapaian yang cemerlang. Model ini juga menekankan perlunya bimbingan guru terhadap pembentukan perasaan empati terhadap orang lain dalam persekitaran pembelajaran. Melalui penekanan ini, murid akan dapat melihat dan memahami perasaan orang lain dan lebih peka terhadap emosi individu di sekeliling mereka, khususnya rakan-rakan. Sebagai contoh, dalam aktiviti berkumpulan, murid akan lebih bersedia untuk menerima pendapat orang lain dan risiko untuk wujudnya sikap egosentrik dalam diri murid dapat dibendung. Murid juga akan lebih memahami bagaimana untuk menerima teguran serta mengakui kelemahan dan kesilapan yang dilakukan tanpa menyalahkan individu lain. Selain itu, murid juga akan lebih memahami perlunya kerjasama dalam sesuatu aktiviti berkumpulan kerana aktiviti sebegini akan melibatkan interaksi dan emosi rakan-rakan mereka. Bagi kelemahan pula, kita dapat lihat model ini hanya memberi pendekatan yang membentuk dan menyepadukan aspek emosi serta intelek dalam melahirkan personaliti yang seimbang. Melalui pendekatan yang digunakan ini, didapati model ini tidak menitik beratkan aspek jasmani dan rohani. Jika ada sekalipun, ianya berlaku secara tidak langsung, walhal aspek-aspek ini merupakan elemen yang juga penting bagi melahirkan individu yang seimbang selain emosi dan intelek. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan sendiri, telah menggariskan matlamatnya untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dari segi PDP yang berlaku, akan terdapat sedikit kelemahan di mana
guru akan terbatas untuk melaksanakan aktiviti PDP kerana menurut model ini, guru hanya perlu menekankan aspek intelek dan emosi sahaja. Kesannya, PDP akan menjadi kurang menarik dan membosankan. Peluang dan ancaman terhadap teori model personal core Rogers dalam pembelajaran. Peluang yang pertama melalui aktiviti PAK 21. Aktiviti PAK 21 dapat dilaksanakan dengan menggunakan teori model personal core Rogers. Ini selari dengan teori beliau untuk menarik minat pelajar dalam pembelajaran dengan melakukan aktiviti yang disukai oleh setiap murid. Yang kedua, teori core Rogers juga mementingkan pembelajaran sepanjang hayat. Murid diberi peluang untuk membuat keputusan dalam sesuatu perkara. Ini dapat membantu murid untuk memupuk dan mengaplikasikan kemahiran hidup mereka. Dan yang ketiga, teori core Rogers juga menyarankan agar pengajaran dan interaksi pembelajaran melalui rakasa baik. Dengan pembelajaran seperti ini, murid dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan pengalaman dengan zaman murid tersebut. Contoh, penggunaan teknologi dan gadget. Namun begitu, teori ini juga terdapat ancaman atau kekurangan jika diaplikasikan sepenuhnya. Ancaman yang pertama, teori ini tidak dapat dilaksanakan jika guru ingin melakukan pembelajaran secara tradisional. Dan yang kedua, tidak semua murid dapat membuat keputusan sendiri dan memahami masalah kerana mereka tidak mempunyai pengalaman yang sama seperti aktiviti yang telah disediakan. Dan yang ketiga, kerana teori core Rogers juga mementingkan pembelajaran melalui rakasa sebaya, guru tidak dapat menggunakan kebolehan dan mengajarkan melalui pengalaman mereka secara optimal.